Terima kasih Datuk Pengerusi kerana izinkan saya ambil bahagian dalam perbahasan pada petang ini. Datuk Pengerusi, saya terus ke petiran 00200 sama juga dengan pantangan Wangsa Maju tadi, minta Menteri beri secara terperinci petiran ini apa projek ataupun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Nampaknya ada satu lonjakan besar belanjawan kat petiran PPP dan PFI. Dan kedua, 00500 pengurusan sisa pebejak minta Menteri bagi jumlah iaitu kerana jumlah peruntukan untuk petiran ini meningkat secara 100%, iaitu minta Menteri jelaskan sebab-sebab di belakang peningkatan bagi petiran ini, kerana nampaknya tahun selepas tu memang tak ada sebanyak sebegini, dan kita tahu pengurusan sisa pebejak adalah satu perkara yang memang bawa banyak kos. There are a huge cost implication in this issue. Dan juga 040-800 di bawah masuk bekalan bantuan sisa pebejak pihak berkuasa tempatan SW Corp yang berjumlah 10 juta ringgit. Jadi minta Menteri maklum kepada Dewan Yang Mulia ini juga berapa kita menanggung atau menyumbang, menyalur kepada semua PBT setiap tahun untuk pelupusan sisa pebejak sahaja. Paling penting sekali, berapa banyak PPT kita, iaitu pihak berkuasa tempatan, kerajaan tempatan tidak mampu membayar untuk membuang sampah yang dihasilkan oleh semua penduduk di bawah pihak berkuasa tempatan mereka. Dan sekiranya kerajaan pusat tidak menyalurkan bantuan ini, berapa mereka akan menghadapi dengan cabaran kewangan, iaitu mereka langsung tidak mampu membayar. Kerana kita tahu ada PPT yang sebenarnya revenue mereka, pendapatan mereka memang tak cukup, kurang sangat. Tetapi mereka terpaksa menanggung sebahagian besar pembayaran kepada syarikat konsesi. Dan juga dengan kadar pembayaran sekarang ini, iaitu sekarang banyak sisa pebejak kita sebenarnya dilupus di tapak pelupusan sanitary atau yang bukan sanitary, tetapi kos yang kita terpaksa menanggung pun sudah besar. Jadi dengan kadar pembayaran sekarang ini kepada syarikat konsesi, berapa peratus setiap PBT berbanding yang bayar berbanding dengan pendapatan mereka sebenarnya. Kerana setahu saya ada PPT yang mungkin terpaksa mengeluarkan 50% pendapatan mereka, ada yang melebihi 50% iaitu 2/3 sampai 2/3 pendapatan setiap tahun untuk membayar, untuk melupuskan sampah sahaja. Iaitu kalau tak dapat jawab secara lisan, nanti minta menteri atau pegawai boleh bekalkan jawapan secara tertulis untuk semua orang tahulah betapa serius pengurusan sisa pebejak ini. Dan juga saya ingin tegas di sini bahawa maklumat semua ini adalah penting kerana ramai di luar sana, mungkin ada yang dalam dewan ini pun anggap bahawa pelupusan sisa pebejak atau buang sampah ini tak ada apa-apa kos. Tapi sebenarnya the cost implication is huge on us. Tapi rakyat di luar sana buang sahaja. Ramai ada mentaliti bahawa as long as the smelly trash disappeared from my house, then it is okay. They don't care how the government process the rubbish or the solid waste. Jadi adalah penting bahawa kerajaan kita maklum pada rakyat setiap kg berapa kita bayar. Kerana rakyat biasa bayar cukai tafsiran sahaja. Dan mereka tak tahu setiap ringgit mereka bayar cukai tafsiran mungkin 50% atau sampai 2/3 pergi untuk buang sampah sahaja. Mereka tak tahu. Jadi adalah penting bahawa kerajaan pusat maklum pada seluruh negara kita, semua rakyat tahu setiap ringgit cukai tafsiran kita bayar pada PPT berapa sen, berapa peratus kita guna untuk buang sampah.
Dan ini adalah penting kerana saya tahu kerajaan kita memang ada rancangan, tak kira mana-mana pihak, tak kira bila-bila memang ada perancangan untuk bina incinerator. Dan saya tahu teknologi incinerator sekarang canggih, saya tak nafikan. Tapi saya ingin tekaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa incinerator adalah salah satu penyelesaian untuk menyelesaikan masalah sisa pebeja di depan kita. Tetapi bukan satu-satu penyelesaian sahaja. Kita ada penyelesaian lain. Jadi adalah penting kita cuba sedaya upaya untuk jalan keluar lain. Jadi saya minta Menteri mempekalkan statistik ini kalau ada, iaitu berapa unit hartanah landed property dan juga unit hartanah bangunan bertingkat tinggi, high rise building yang di bawah penyeliaan syarikat konsesi pengurusan sisa pebeja ini. Kerana kita tahu dalam kontrak yang kita tanda tangan dengan syarikat konsesi pengurusan sisa pebeja ini, mereka kira pembayaran ikut unit rumah yang mereka pergi kutip. Kalau untuk landed property, it makes sense lah kerana mereka terpaksa pergi satu rumah ke satu rumah. Tapi kalau mereka juga pakai formula yang sama untuk kondominium, untuk PPR, itu tak masuk akal dah kerana untuk high rise building mereka pergi ke satu lokasi untuk kutip sampah sahaja. Ada juga dalam kes tertentu kondominium bukan diduduki 100%. Jadi kalau mereka kira dengan unit, saya rasa itu tidak adil. Jadi adalah penting kita review, meneliti semula formula pembayaran ini supaya kita cari satu jalan keluar untuk kurangkan kos pada kerajaan. Dan juga ada apa lagi Datuk Pengerusi, maaf. Jadi saya minta satu petiran lagi iaitu berkenaan bomba 3000 pembinaan pembinaan bangunan JPPM di Semenanjung yang sejumlah 103 juta ringgit. Minta Menteri senaraikan berapa projek yang dirancangkan untuk laksanakan tahun ini, dan yang paling penting sekali sama ada Balai Bomba Keluang juga tersenarai sebagai projek yang akan dinaik taraf kerana bangunan Balai Bomba Keluang memang uzur sudah melebihi 80 tahun dan anggota-anggota Balai Bomba di Keluang sebenarnya sudah lama menanti projek naik taraf kerana bangunan yang mereka guna sekarang memang tak cukup moden, tak sesuai dengan reka bentuk balai bomba yang moden, dan kadang-kala truk bomba yang tinggi itu tak dapat masuk dan kena ubah suai. Jadi saya minta kalau boleh masukkan projek naik taraf balai bomba Keluang yang sudah lama dinanti oleh anggota kita di Keluang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput